Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Okay, hari ni semua Sihat. dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Hari ni puasa tak? Puasa. Puasa, Puan. Okay, Alhamdulillah puasa. Okey. Saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Emilia Farhanum binti Muhammad Rusdi. Okey, hari ni tarikh berapa? 11 hari bulan. Berapa? 11 hari bulan 4. Okey, bagus. Okey, hari ni saya mengajar kod bidang HT-012-2 titik bertinja 2012 C01 Hygiene, Kitchen, Safety dan Food Handling. Okey, hari ni semua hadir? Hadir, Cik. Okey, izinkan saya baca nama, boleh? Boleh. Okey, Siti Nur Farhana ada? Saya, Cik. Atiyah ada? Saya, Puan. Nur Azwani? Saya. Akmal? Ya, saya. Zulkifli? Saya, Puan. Amirul? Ya, Puan. Syarul Hafizan? Cik. Okey, ada yang saya tak sebut nama tak? Ada. Okey, saya difahamkan ada seorang yang terhenti, siapa? Saya, Puan. Sekarang keadaan sekarang macam mana? Alhamdulillah, dah baik. Okey, bila habis kuarantin tu? Lagi 2 hari, Puan. Okey, baik. Okey. Okay, sebelum saya mulakan pengajaran saya nak tanya, pernah tak student menerima bahan mentah dari pembekal? Tak pernah. Tak pernah. Okey, baik. Okey, tajuk hari ini adalah prinsip penerimaan dan penyimpanan bahan mentah, bahan makanan. Okey, tujuan hari ini saya huraikan tiga tujuan. Satu, huraikan asas penerimaan bahan mentah. Dua, nyatakan stop penyimpanan bahan kering. Tiga, jelaskan pengendalian makanan sejuk dan beku. Okey, tujuan yang pertama, asas penerimaan bahan mentah. Okey, asas penerimaan bahan mentah yang pertama ialah penerimaan dan penyimpanan bahan mentah dapat mengelakkan berlakunya pencemaran kepada makanan. Contohnya, barang yang kita terima daripada pembekal, kita pastikan kita simpan tempat yang sesuai lah. Macam contoh bahan masak basah, kita terus ke freezer ataupun chiller. Kalau bahan kering, kita boleh simpan ke rak yang disediakan ataupun kontainer lah. Okey, poin yang kedua, penyimpanan bahan mentah ini juga dapat menyenangkan para pekerja untuk mencari bahan yang diingini. Okey, kalau contoh kita simpan bahan-bahan yang tak semestinya bahan mentah ke bahan kering ke, kalau kita simpan yang tempat yang telah dikhaskan, nanti pekerja akan senanglah untuk mencari bahan yang diorang nak digunakan lah. Okay, masa persediaan semasa memasak akan menjadi lebih pantas. Okey, kalau kita simpan barang-barang yang kita terima daripada pembekal, kita akan lagi mudah untuk memasak dan persediaan lebih cepatlah. Okay, poin yang terakhir, penyimpanan bahan mentah yang betul dapat mengeluarkan kualiti makanan dan dengan baik dan berkualiti. Okey, macam saya cakap, yang macam poin pertama, kalau kita simpan bahan mentah yang baru sampai daripada pembekal kita, seeloknya sampai tu kita asingkan daripada bahan mentah dengan bahan kering dan terus simpan. Kalau bahan mentah macam bahan basah, simpan terlalu lambat akan menyebabkan pencemaran silang. Okey, contoh bahan masak, ikan, ayam, daging, sayur-sayuran, buah-buahan. Bahan kering,
tepung gandum, gula, bijirin, minyak. Okey, makanan sejuk beku, aiskrim, sausage, nugget, french fries. Okey, ada yang tak faham? Jelas tak? Okey, boleh saya teruskan ya? Boleh Puan. Okey, baik. Okey, 4 sistem penerimaan dan penyimpanan bahan. 4 langkah penerimaan yang penyimpanan yang perlu dilakukan sebelum semasa penerimaan bahan mentah. 1. Menyelaraikan bahan yang hendak diguna di dalam order form. Contohnya macam contoh kita nak guna nak guna ayam, nak guna ikan, so kita kena guna dekat, tulislah dekat order form tu, senang untuk kita nak tahu yang berapa bilangan yang nak keluarlah kuantiti yang kita nak guna. Nanti kalau macam ada audit ke, kita boleh tunjuk bukti yang kita keluar berapa, so kita ada buktilah dekat situ. Okey, poin kedua, sediakan peralatan penimbang, troli dan kontainer mengisi barang di kawasan pemunggahan barang atau loading bay. Okey, kita mesti perlu sediakan penimbang kerana kita order dekat supplier, tak semestinya barang tu sampai dengan timbang yang cukup. Kadang-kadang supplier akan kurang, ada supplier akan lebih. So kita nak lebih jelas kita punya order tu, kita sediakan penimbang lah, troli untuk memudahkan kita daripada loading bay ke tempat yang penyimpanan lah, seperti freezer, chiller, store. Okey, kontainer biasanya kita akan letak macam contoh sayur-sayuran. Okey, untuk memudahkan satu kontainer tu, kita terus ke chiller yang besar tu pun boleh. So satu kontainer satu jenis sayur lah. Kita tak boleh campur daripada sayur-sayur yang lain kerana nanti ada yang sayur yang mudah rosak, ada yang sayur yang cepat berair. So kita perlu asingkan lah sayur lain dengan jenis lain. Okay, yang ketiga, asingkan bahan basah dan bahan kering. Keempat, simpan barang yang baru diterima dengan baik. Okey, tujuan yang kedua, stor penyimpanan kering. Asal penerimaan bahan mentah. Okey, poin yang pertama, stor bahan kering ini biasanya sejuk, tempat kering, mempunyai pengedaraan yang baik dan mengandungi rak-rak bertingkat. So, kalau stor bahan kering, biasanya kita akan buat satu macam stor lah. Store untuk letak bahagian tin, bahagian macam packaging susu tepung. Okey, kita asingkanlah seeloknya sebab mudahlah untuk bekerja ataupun kita sendiri untuk mencari bahan yang kita menggunakan. Dan seeloknya rak yang bertingkat tu mesti ada pengendaraan. So tak adalah dekat dalam store tu jadi berkuap, dan bahan tin ni akan tak semestinya bahan tin ni macam bahan kering, dia tak berbau. So dia kalau tak ada pengedaraan dia akan berkuap jugalah. Okey, poin kedua, suhu bilik di antara 10 darjah Celsius hingga 27 darjah Celsius. Suhu ideal dengan kelembapan di antara 50% hingga 60%. Okey, poin ketiga, stor bahan kering ini sesuai digunakan untuk menyimpan bahan-bahan kering saja. Okey, stor bahan kering ni kita nama lagi stor bahan kering. So kita tak sesuai untuk menyimpan bahan basah. So kerana bahan basah macam contoh ayam, ikan tu kan dia kalau kita lambat simpan pun dia akan menjadi, contoh ayam boleh menjadi biru. So kat situ dah boleh dekat situ pun dah dijangkiti oleh bakteria yang tertentu lah. Okay, kaedah penyimpanan bahan mentah, sistem FIFO, first in, first out. Okey, satu, FIFO definisikan sebagai first in, first out.
Okey, 2 adalah kaedah penyimpanan yang paling penting sekali diutamakan di dalam stor, chiller dan freezer. Ketiga, FIFO merupakan satu sistem di mana gunakan stok barang yang lama dahulu sebelum menggunakan stok yang baru. 4, barang yang lama diletakkan di hadapan barang yang baru dan barang yang baru sampai diletakkan barang yang di hadapan diletakkan barang yang baru diletakkan di belakang. Maksudnya sistem FIFO ni dia macam contoh, supplier hantar barang tu minggu lepas, okey, barang tu akan diletakkan ke hadapan kerana contoh yang hari ni ada manager akan cakap ada hari ni ada barang sampai, contohnya barang kering sampai, so kita barang yang baru sampai kita perlu letak di belakang kerana kita tengok tempoh di setiap packaging tu ada tempoh dia punya tamat tempoh untuk makanan lah. So barang yang lama kita ke depan, barang baru kita ke belakang. Sistem LIFO, last in, last out. 1 adalah kaedah penyimpanan di mana stok barang merujuk kepada tarikh luput barang makanan tersebut. Yang kedua, selain itu, ia juga dikira sama ada barang baru diterima tetapi tarikh luput lebih awal dari stok barang yang disedia. Barang makanan itu mestilah digunakan terlebih dahulu. Contohnya makanan di dalam tin seperti tuna, sardin dan sebagainya. 4, barang yang disusun mengikut tarikh luput di mana barang yang hampir dekat dengan tarikh luput disusun paling depan sekali. Okey. Last in, last out ni kebiasaan boleh guna dalam dalam macam contoh kalau macam contoh barang contoh barang yang kita tengok dekat tin, contoh seperti tin sardin, kita tengok tarikh dia lagi sehari, lagi sehari untuk habis. So kita kalau dekat kedai kita akan habiskan, kita akan ada menukan seperti menu tuna tu kita akan habiskan kerana untuk mengelakkan pembaziran akan berlaku lah. Next. Fungsi LIFO dan FIFO. 1, memudahkan penggunaan barang yang diterima. 2, mengelakkan pembaziran. Elakkan pertindihan stok barang semasa periksa habis. 4, kaedah ini selalu digunakan di hotel, restoran dan restoran makanan segera. Okay, maksudnya fungsi LIFO dengan FIFO ni kalau boleh barang yang kita terima tu kita sentiasa cek dia punya tarikh luput lah untuk mengelakkan pembaziran. Okey, tujuan yang ketiga, pengendalian makanan sejuk dan panas. Pengendalian makanan sejuk dan panas, cara pengendalian makanan proper food handling. 1, makanan yang sudah dimasak haruslah diletakkan di atas meja untuk mengelakkan benda asin atau kuman ke dalam hidangan makanan. So contohnya kita macam hotel biasanya diorang akan masak banyaklah untuk event. Dia masak banyak-banyak, so kalau ada lagi makanan yang balance, so kita akan simpan di tempat yang bersesuaian. Biasanya akan simpan ke tempat freezer lah. Dan bila kita nak guna keesokan hari ataupun seeloknya sehari makanan yang makanan baki tu sehari je lah boleh. Kalau dalam 2 hari tu agak tak sesuai lah. Okey, kalau esokkan hari kita nak menggunakan makanan yang semalam, so kita keluarkan awal, kita defrostkan dia dan kita panaskan balik. So panaskan sampai dia mendidih, betul-betul masak, kita rasa dulu dia punya rasa ada berubah ke tak. Kalau ada berubah, kita tak boleh guna dah makanan tu. So kita kena terpaksa buang walaupun rasa membazir, kita memang tak boleh guna dah untuk mengelakkan keracunan makanan lah.
Cara penyimpanan umum, simpan pada suhu yang betul setelah dimasak maupun belum dimasak. Simpan dengan cara yang teratur dan sistematik. Okey, contoh macam saya cerita tadi, bahan kering disimpan di tempat yang bersesuaian dengan suhu yang betul lah. Dengan bahan basah pun disimpan tempat yang bersesuaian. So ada dua, bahan basah dia ada boleh simpan dekat freezer dan boleh simpan dekat dalam chiller. So freezer tu untuk yang makanan yang beku lah, macam contoh ikan, ayam, sotong, daging sebagainya tu boleh simpan dekat freezer. Okay, kalau yang chiller kita boleh simpan macam sayur, butter, susu. Okey, dekat chiller kita boleh simpan benda yang sejuk lah. Okey, cara simpan dia, kita kena simpan mengikut ketinggian lah. Untuk kalau macam contoh, kalau yang rendah tu kita letak ke belakang, nanti kita tak akan perasan apa bahan yang ada dekat belakang tu. Dan kita akan, contoh nanti kita akan kemas balik apa yang tempat, macam contoh store ke kita kemas balik. Satu hari kita kemas, kita akan ternampak barang yang kecil tu di belakang dan barang tu dah tamat tempoh. So dekat situ dah membuat pembaziran lah. So kita simpan dengan teratur dan sistematik lah. Contohnya kalau yang tinggi tu kita susun ke belakang dan kita pastikan tarik lumpur. Yang penting tarik lumpur tu kita kena sentiasa cek untuk mengelakkan pembaziran lah. Cara penyampaian sesuai, penyimpanan sejuk beku freezer suhu mestilah 0 darjah Celsius sehingga 18 darjah Celsius. Penyimpanan sejuk chiller, suhu mestilah di antara 0 hingga 4 darjah Celsius. Penyimpanan kering dry store, suhu mestilah di antara 10 hingga 21 darjah Celsius, di mana suhu minimum ialah 7 darjah Celsius dan maksimum ialah 27 darjah Celsius. Okey, sekian, terima kasih. Ada apa-apa soalan? Ada Puan. Ada Wan. Ada soalan. Okay. Saya akan, sekejap lagi saya akan hantarkan link untuk kertas penerangan. Ada yang ngantuk ke? Ada Puan. Ada Puan. Ada Wan. Zul okey, Ada, Puan. nampak setia je. Puasa Okey, Puan. ke? Okey Puan. Okey je. Alhamdulillah. Okey, kejap ya saya share link. Sekejap lagi kita sahur ya Wan. Okey, saya dah share link. Ada dapat tak? Ada dapat. Dapat Puan. Okey, saya bagi masa dalam 4 minit boleh? Boleh Puan. Saya sekarang pukul 12.49. So saya bagi masa sampai pukul 12.53 boleh? Boleh Puan. Okey, masa kamu membaca kertas penerangan tu, kalau ada masalah apa-apa tak faham boleh tanya saya. Baik Puan.
Okey, semua dah siap baca? Dah buat. Ada yang tak faham tak? Okey je. Baik. Ada nak tanya soalan? Tak ada. Okey, saya tanya soalan dekat semualah. Okey, soalan 1. Saya nak 2 orang yang jawab. So seorang 2 jawapan. Boleh? Boleh Puan. Okey. Asas penerimaan bahan mentah. Bahan Amira basah Hai- dengan bahan kering. Apa dia, Tia? Bahan basah, bahan kering. Okey, terima kasih. Lagi seorang? Makanan sejuk beku, sistem penerimaan dan penyampaian makanan. Okey, bagus. Okey, soalan yang kedua. Saya nak seorang jawab. Senaraikan 3 tempat penyimpanan. Okey Wan. Satu penyimpanan sejuk beku, Okey, betul. freezer. Penyimpanan sejuk dingin, chiller. Okey. Jadi penyimpanan kering dan dry store. Okey. Bagus, semua faham. Okey, sekarang saya akan share link untuk kertas tugasan. Ada dapat tak? Ada. Dapat Wan. Okey, saya bagi masa sekarang pukul 12.54. So saya bagi masa sampai 12.56 boleh? 2 minit. Boleh Wan. Okey. Ada yang dah siap ke? Tolong Okey. Wan sikit lagi. Okey Puan dah. Yang lain dah siap? Dah. Dah Okey, masa untuk menjawab kertas tugasan sudah tamat. So boleh submit sekarang lah. Okey. Saya harap pembelajaran kita hari ini dapat difahami dengan jelas. Saya harap kertas tugasan yang saya bagi tu dapat submit dengan waktu yang saya cakap tadi pukul berapa? 12.56. Okey, sekarang dah 12.56. So mulai sekarang lah saya boleh submit. Okey, dah submit? Dah. Dah Puan. Okay, alhamdulillah. Okey, sampai sini sajalah kita punya pembelajaran hari ini. So next class kita akan belajar asas pengandalian penyediaan makanan. So saya harap pelajar semua dapat hadir bersemuka lah. InsyaAllah Azwani pun dah hadir parenting, so kita boleh buat kelas bersemuka lah. Lagi saya boleh tengok student-student saya yang handsome-handsome, yang cantik-cantik ni berdepan dengan saya. So saya pun macam happy lah dapat mengajar kamu semua. So terima kasih bagi sokongan dan bagi perhatian dekat saya. Okay.